Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltami fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang datang ke majlis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan kuliah pengajian. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala al-mahmud. Kelebihan orang yang alim dibandingkan dengan ahli ibadat yang tidak ada ilmu adalah ibarat macam mana orang alim itu macam aku, dia kata. Orang alim itu macam aku. Dan orang ahli ibadat yang tidak ada ilmu itu adalah seperti sahabat yang paling lemah imannya dan yang paling lemah amalannya. Dan Rasulullah kata kelebihan orang alim dengan ahli ibadat itu adalah 70 kali ganda. Dan tiap-tiap sekali ganda itu adalah merupakan luasnya seperti mana langit dan bumi. Jadi orang yang alim dan ahli ibadat itu 70 kali ganda langit dan bumi. Oleh itu tuan-tuan, untuk menjadi alim tidak ada jalan pintas, tidak ada shortcut. Alim ini tuan-tuan kita kena talaqi. Jadi kuliah maghrib kita kena sentiasa ada diri. Jangan sebulan sekali baru kita mengaji, akan lama sekali nak jadi alim. Untuk menjadi alim kena talaqi sentiasa tuan-tuan, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita dapat bersama-sama pada malam ini. Dan saya ulang sekali, siapa yang nak minta tu dia kena ambil cepat. Siapa ini saya akan pindah ke masjid lain, pindah ke masjid lain dia tak ada lah. Saya akan bawa transfer ke masjid lain. Jadi tumpang ada lagi dalam 20 orang lagi, jadi ambil cepat yang belum ambil lagi. Kita tengok hadis kita tuan-tuan sekalian di muka surat 33, hadis 583. Kita nak Surat 33 hadis 583. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'atan. Kanat tilka salatahu yasjudu sajdata min dhalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة. Apa maksudnya? Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat malam 11 rakaat. Rasulullah solat 11 rakaat. Jadi tuan-tuan ada tempat kosong, catat di bawah tu. 8 tahajud, 3 witir. Jadi 8 campur 3, 11. 8 campur 3, 11. 8 tahajud dan 3 witir. Jadi buat 2 rakaat. 2, 4, 6, 8. Lepas tu buat muqaddimah witir, kemudian solat witir 1 rakaat. Okey, boleh tak? Itu cara dia. Buat witir macam kita buat witir bulan Ramadan. Macam tu lah. Lebih kurang 2 rakaat mula, lepas itu bagi salam, lepas itu naik tambah 1 rakaat lagi. Jadi 11 rakaat. Nanti kita akan jumpa riwayat satu lagi dia lain pada sebelah ni. Kalau mungkin dan sampai kita pun tak akan sampai malam. Jadi sekarang ni buat masa ni kita pegang dulu. Rasulullah buat tahajud 11 rakaat. Tahajud dah witir.
Semua sekali total dia jumlah dia 11 rakaat. Jadi 8 tahajud, 3 witir. Itu sunnah Nabi. Maksudnya nak buat 2 boleh tak Ustaz? Boleh. Nak buat 24 boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Memang begitulah solat beliau. Lamanya sujud dalam solatnya itu untuk kali sujud selama kamu membaca kira-kira 50 ayat. Ini tak tahan. Nanti kita tengok 50 ayat macam mana. Ada seorang boleh kawan masa. Kawan masa tengok, kita tengok. Tolong kawan masa, kawan masa. Kawan masa ni, saya nak baca. Kita tengok lama mana tu. Ada boleh? Jadi tuan-tuan kita cek tengok. Macam mana ibadat Rasulullah? Boleh tak? Ibadat Rasulullah SAW nak banding dengan kita lah ni. Okay. Kawan masa lagi no? Saya mula baca lagi kawan masa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Okay, stop. Okay, kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kali 6. 2 minit setengah. Kali 6. 2 minit setengah kali 6. 18. No, ada matematik lagi cepat. Cikgu matematik ni, cikgu matematik kan. 18 minit. Tuan-tuan catat dalam tu. Saya pun tak nak catat lagi. Tuan-tuan catat yang tu 50 ayat sama dengan lebih kurang 18 minit. 18 minit. Ini tak tahan. Itu yang kita tak tahan tu, nak banding dengan Nabi. Jadi tuan-tuan, itu apa dia tu? Nabi buat apa tu? Lamanya sujud dalam solatnya itu untuk satu kali sujud selama akan baca kira-kira 50 ayat sebelum kita mengangkat kepala dia. Mana dia sujud tu 18 minit. Ya. Satu sujud. Satu sujud.
Kalau kita bandingkan kita, saudara, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar. Tak sampai seminit lah. 1, 2, 3 second. Tu dia tuan-tuan, orang yang kita jamin syurga dah tu. Orang yang dah jamin syurga, dia sujud lagi lama 18 minit. Kita tak jamin ni lagi tak ada. Dia jadi terbalik. Sepatutnya kita tak jamin syurga ni kena 18 kali 2. Kena 2 kali ganda pada Nabi. Sebab kita tak kena jamin lagi. Nabi ni dah jamin dah masuk syurga. Allah. Jadi tuan-tuan nak banding ibadat kita dengan ibadat Rasulullah SAW, jauh sangat. Boleh separuh tak apa lah. Kalau 18 minit, boleh 9 minit macam cukup lah. 9 minit macam cukup lah. Jadi tuan-tuan, macam tu lah sujud Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tanya macam tu, apa yang Nabi baca? Panjang macam tu Nabi baca apa? Nabi akan sujud subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Lepas tu subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, 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 sampailah 18 minit. Kalau kita kepala pening tu sembahyang apa? Sembahyang tasbih pun. Tu pun sebab malam ni kita ada sembahyang tasbih. Syukurlah. Iman kita tu. Pandang iman Rasulullah SAW. Kemudian dia solat 2 rakaat sebelum fajar. Fajar tu datang dari subuh. Buat nak panas sikit mana-mana sebelum subuh. Dalam hadis dia kata inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Allah Taala kata inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Sebab tu tuan-tuan, sembahyang subuh ni tak boleh lawan. Dia punya darjat tak boleh lawan dengan sembahyang-sembahyang lain. Semua sembahyang subuh sama ada subuh. Hak yang tak boleh lawan pada dia subuh hari Jumaat. Subuh hari Jumaat ini tidak boleh lawan. Dia punya pahala, dia punya ranking dia high classnya. Dia paling tinggi. Okey. Kemudian dia berbaring di lambungnya yang kanan sehingga datang orang beritahukannya untuk solat subuh. Lepas Nabi sembahyang tahajud, kemudian dia tidur belah kini, lepas tu orang azan, lepas tu dia pun pergi sembahyang. Kita buat macam tu dia nak terus. Kita buat jaga lebih kurang 15 minit lagi nak masuk subuh, kita tidur belah apa? Tidur menggering, tidur tu 7.30. Tak 7.30. Tu tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, apa yang bantu Nabi macam tu? Sampai pergi masjid, sampai pergi Madinah dah. Tuan-tuan tengok lah, orang yang pergi Madinah dah. Dia tempat mihrab, tempat kiblat Nabi iaitu imam tu bukan Abdul Rahman Huzaifi. Orang Huzaifi jadi imam Madinah kan. Dan maqam Nabi itu adalah bilik Nabi. Pelang azan Allahu akbar, Allahu akbar. Nabi mesti jaga. Betul tak? Kita bayang tahajud, kemudian kita tidur saat Nabi itu. Tidur saat bilik itu. Kan? Tidak saat dia tu. Orang azan takkan tak jaga. Kalau tak jaga tu memang tidur mati lah. Boleh pergi baca ayat telinga dia, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Boleh baca tu, bacaan tu orang nak mati lah. Boleh baca kat dia macam tu. Jadi nak apa tuan-tuan? Bilik Rasulullah itu ialah makam Rasulullah tadi. Makam Rasulullah, dan dia amat apa? Amat. Sebab tu Nabi boleh buat macam tu. Kita jangan nak try buat macam tu. Buat macam tu pergi terus 7.30 jaga hari. InsyaAllah tu tuan-tuan, Rasulullah solat hinggalah orang beritahunya untuk solat subuh. Beritahu untuk solat subuh tu dia tu hatta ya'tihil munadi lis solat, hingga datang orang memberitahukannya untuk solat subuh. Tuan-tuan buat anak panah pergi kat mana-mana, sudah azan subuh. Siapa azan subuh? Bilal bin Rabah. Siapa azan hak mula-mula? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia azan sebelum subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan mula ialah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lepas itu ialah maksud subuh, maka yang akan azan pula ialah Bilal bin Rabah. Tu dua orang tukang azan Rasulullah SAW. Hadis 584 dari
عن جندب بن عبد الله قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. Dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya pada suatu ketika Nabi SAW sakit dan beliau tidak dapat berdiri untuk solat tahajud semalam ataupun 2 malam. Ada tak ketikanya Rasulullah sakit dan tak sembahyang? Ada. Rasulullah kata, ana bashar kamithlikum, aku adalah manusia biasa macam hangpa juga. Aku sakit macam mana hangpa sakit, aku demam macam mana hangpa demam. Aku manusia macam hangpa, aku bukan malaikat. Jadi ada ketikanya Rasulullah SAW sakit dan beliau tidak dapat berdiri untuk tahajud semalam atau 2 malam. Selama 63 tahun tu semalam 2 malam dia tak tahajud. Nak faham tak tu? Kita nak pegang hak tu betul tak pergi tahajud. Kan? Awak nak pergi tahajud ni, Nabi pun biasa tak bayang tahajud. Biasa tak bayang tahajud. Nabi tak bayang sekali-sekala, kita berkala-kala tak bayang. Tu. Tapi tuan-tuan macam saya kata lah, untuk beginner, untuk orang yang baru nak belajar apa, nak berjinak-jinak dengan tahajud ni, bagi dekat nak subuh. Orang baru nak berjinak dengan tahajud, bangkitlah dekat nak subuh. Dia boleh tahajud dekat nak subuh. Buat mana? Amalkan selama setahun. Dekat malam 2 rakaat je. Jangan buat lebih. Elok nak buat 4, ustaz kata tak boleh. Untuk beginner, untuk orang yang baru belajar, dekat nak subuh. Kita kata paling cantik setengah jam sebelum nak subuh. Setengah jam itu boleh cantik lah. Tak kalut sangat lah. Tapi kalau misalnya puasa belum mampu lagi, okey tak apa, 20 minit sebelum nak masuk subuh. Kita buat apa? Kita masuk bilik ayak 5 minit, kita bersiap 5 minit, kita solat 5 minit, lepas itu masuk subuh. Habis kau untuk orang yang mula nak berminat dengan apa? Dengan tahajud. Okey. Sebab tu saya tengok tuan-tuan, orang boleh tahajud ni, tuan-tuan boleh pondok. Saya baru ni pinta mak saya duduk pondok. Apa pun tak ada tuan-tuan. Tak ada. Yang ada katil, bilik ayak, tempat masak. Hak tu aja. TV tak ada, radio tak ada. Boleh sofa macam orang tapa Shaolin ni. Pas Sami Shaolin kan. Shaolin Temple. Kita tahu macam tu lah. Di sana. Apa pun tak ada. Dia kira mengaji, kira tahajud, puasa sunat. Depa puasa selang sehari tuan-tuan. Apa boleh buat duduk di pondok. Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi hidayah kepada kita untuk sebelum kita meninggal dunia ni ada aja kita dapat tahajud. Kalau boleh tuan-tuan, nanti ni Allah kita masuk syurga melalui pintu tahajud. Tak nak lagu tu. Allah Taala kata orang yang selalu mengerjakan tahajud sila bangun dan masuk syurga melalui pintu tahajud. Kita mau, kita termasuk salah seorang daripada orang yang tak apalah, kita buat sikit-sikit kan. Malaikat tengok-tengoklah kita ni. Tengoklah buku catatan. Kita bangkit. Bangkit lah. Ustaz tengok kita hang. Allah semalam 2 rakaat ya. Tapi tak apa. Dia buat 15 tahun. Semalam 2 rakaatnya, tapi sudah dilakukan selama 15 tahun. Tak tahu yang masuk. Kalau hak baru seminggu, jangan duk try bangkit. Siapa yang masuk itu tahajud sila bangun, kita apa bangkit. Malaikat kata Allah dah lah 2 rakaat baru buat seminggu. Duduk dia kata. Belum layak lagi. InsyaAllah tuan-tuan, kita dengar dan kita amal tuan-tuan. InsyaAllah orang yang duduk sembahyang subuh jemaah tiap-tiap pagi tu boleh ramai sangat. Bangkit 20 minit sebelum subuh atau setengah jam sebelum subuh. Okey. Dan tutup dengan witir. Jangan lupa tu. Jangan lupa tutup dengan witir. Kalau kalut tak ada masa singkat ya sebelum masuk subuh. Hak mana lebih diutamakan? Antara tahajud dengan witir, utamakan witir. Kita puasa macam kalau aku buat tahajud tak ada witir. Kalau aku buat witir tak ada tahajud. Pilihlah witir. Sebab witir itu lebih muakkad lagi. Lebih dia sunat muakkad yang amat dituntut. Itu dia. Usolli sunatul witir rakaatan lillahi ta'ala. Saja aku solat witir 1 rakaat kerana Allah Taala. Allahu akbar. Bila nak bagi salam yang kedua, Allahu akbar, Allahu akbar. Azan apa? Azan subuh. Singkat sangat. Okey. Sebab dalam hadis Nabi kita insya-Allah kita akan jumpa apa ni? Nabi kata kalau terpaksa memilih antara tahajud dan witir,
Oleh kerana subuh nak masuk dah, Nabi kata pilihlah solat witir. Alhamdulillah, kita ringan sikit mazhab Syafi'i no. Mazhab Syafi'i dia kata sunat, Hanafi dia kata wajib. Sebab tu orang mazhab Hanafi tidak pernah meninggalkan solat witir. Sebab Imam Abu Hanifah kata apa? Dia kata solat witir itu wajib dikerjakan. Sebab tu orang mazhab Hanafi, tuan-tuan tengok jenis-jenis mamak tu. Jenis mamak yang mazhab Hanafi tu, mereka tak pernah tinggal solat apa? Solat witir. Okey. Hadis 586. Diceritakan dari Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa pada suatu malam Nabi SAW mengetuk pintu rumahnya bersama Fatimah binti Rasulullah. Ini ada orang tanya soalan dekat saya. Ustaz, siapa kadang-kadang baca radhiyallahu anhu, kadang-kadang baca radhiyallahu anhuma? Kalau Abdullah bin Umar, mesti kita kena kata radhiyallahu anhuma. Kalau di sini kita tengok Ali bin Abi Talib, maka kita kata radhiyallahu anhu. Kita tak kata radhiyallahu anhuma. Tanya apa formula dia Ustaz? Apa formula radhiyallahu anhu, apa formula radhiyallahu anhuma? Jadi formula dia senang saja. Kalau dia Islam, pak dia Islam, radhiyallahu anhuma. Contoh dia Abdullah bin Umar. Abdullah Islam, pak dia Umar bin Al-Khattab, confirm dia Islam. Jadi bila dua orang Islam, maka kita kata radhiyallahu anhuma. Apa maksud dia? Allah Taala meredha kedua-dua mereka, yakni Abdullah dan juga Umar. Sementara di sini Ali bin Abi Talib. Abi Talib tak masuk Islam. Sampai Nabi kata, "Qul la ilaha illallah ashfa'u bika yaumil qiyamah." Wahai bapakku, wahai pak menakanku Abu Talib, hang katalah la ilaha illallah. Hang tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada apa-apa. Tapi hang tolong aku masa aku susah. Hang bantu aku masa orang kafir menyakiti aku. Cukup hang kata la ilaha illallah, aku akan beri syafaat pada engkau pada hari kiamat. InsyaAllah akan masuk syurga. Tapi pak dia kata apa? Bal ala millati abina. Tidak, aku akan mati di atas agama nenek moyang kita. Lepas dia kata macam tu, terus pak? Terus meninggal dunia. Itu yang dia sedih yang amat sangat. Maka sedih yang sedih sampai tak tahu nak abang ni. Maka Allah Ta'ala turun Al-Quran, laisa alayka hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, hang tidak boleh beri hidayah kepada siapa yang kau kendaki, tetapi Allah Ta'ala lah saja yang mampu untuk memberi hidayah. Jadi tuan-tuan, di sini Abu Talib dia tidak Islam. Apabila dia tidak Islam, maka kita katakan dia radhiyallahu anhu. Allah Ta'ala meredha Sayyidina Ali saja, tidak redha Abu Talib. Itu formula dia lah. Diceritakan dari Ali bin Abi Talib, dia dua-dua tulis RA kan? RA itu radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma. Diceritakan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa pada suatu malam Nabi SAW mengetuk pintu rumahnya bersama Fatimah binti Rasulullah. Artinya dia dah kahwin. Sayyidina Ali dah kahwin dengan apa? Dengan Sayyidatina Fatimah. Dah kahwin dah. Okey, selesai. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kenapa kalian tidak solat? Dia ketuk pintu. Ketuk pintu, lama tak jawab. Lama tak jawab. Tok. Ni pak betul ketuk pintu rumah menantu dengan anak perempuan dia. Tok, lama tak buka. Lepas tu lama baru buka. Tengok dok gosok mata lagi. Kau mangkit pak? Mangkit tidak. Ni gerak ni pukul apa tuan-tuan? Gerak pukul 3, pukul 4. Kita pak betul main ketuk pintu 3, 4 tobat tak buka kan? Pak lah orang ni cari pukul 3, 4 petang. Kita kata macam tu lah kan? Ni tak. Seorang menantu yang taat, seorang anak yang taat. Ambil perempuan, tambah ambil panggil pula. Saya nak berat apa itu tuan-tuan. Satu lagi formula sebelum saya terlupa. Ni kalau kita pergi terus cerita lain-lain lagi dia terlupa. Kita pergi rumah orang ketuk tuan-tuan. Untuk kena panggil nama dia. Itu adab. Assalamualaikum. Kita tutup pintu. Lepas tu biar tak lebih 5 minit. Baru kata pula Assalamualaikum. Lepas tu lebih kurang dalam 1 minit kita apa? Assalamualaikum. 3 kali bagi salam. Jangan nak bawa. Aku tahu hang ada di dalam. Hang saja tak buka. Tu dia.
Tak, itu bukan adat Islam. Bukan adat Islam. Kita kena pegang satu. Boleh jadi dia pening kepala. Dia nak bangkit apa? Bangkit tak boleh. Boleh jadi dia ada di bilik ayak, duduk dalam tandai. Kita ada kemungkinan macam tu. Dia bagi salam 3 kali tak ada, kita terus apa? Terus kita balik. Satu adab dia. Adab yang kedua tuan-tuan, jangan ketuk dan duduk di depan pintu. Jangan duduk depan pintu. Pasal apa tuan-tuan? Kena jaga. Dia pun kadang-kadang dia pun terlupa nyamanya bagi tidur makan, tak kira lah macam mana apa. Dia buka pintu, perempuan dia baru keluar dari bilik ayat, duk ketang dada. Jadi nampaklah aurat. Jadi tuan-tuan, ketuk pintu tu jangan duduk tepat apa? Jangan duduk tepat kat pintu. Kalau boleh duduk di mana? Di tepi. Okey. 2 adab. Adab yang ketiga ialah tuan-tuan, ketuk dan bagi salam dan panggil nama. Assalamualaikum. Wahab ada di rumah ke? Assalamualaikum. Jeff ada di rumah ke? Jadi makna kita nak habaq kepada tuan rumah tu bahawasanya kita kenal dia. Kita kenal dia. Lagi cantik kita buat macam tu sudah. Kalau nak sebut nama kita pelik pula tau. Jeff ada di rumah tak? Dia ustaz nama ni. Tu pelik lah. Tapi kita panggil Jeff bercukup dah. Assalamualaikum Jeff. Dia tahu dah. Hak mai ni bukan minta dermanya. Bukan minta derma punya orang. Kan? Kalau dengar orang ni kalau sebut Assalamualaikum, dia dah bayang perempuan nak buka pintu. Jangan. Orang minta derma. Jangan buka, orang minta derma. Tu tak orang buka lah. Orang minta apa? Orang minta derma. Ada. Jadi bila kita panggil nama, mana dia orang tu rumah dalam tahu kata apa? Orang yang mai ketuk pintu ni orang yang apa? Orang yang dia kenal. Itu adab, 3 adab nak jaga. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama bagi salam 3 kali. Itu pun jarak. Jangan Assalamualaikum. Tak boleh. Assalamualaikum, biar lebih kurang 1 minit. Lepas tu Assalamualaikum, lepas tu Assalamualaikum. 3 kali tak buka, terus kita balik. Kita balik. Yang kedua, jangan duduk tepat dengan apa? Dengan pintu. Yang ketiga, kalau boleh kita panggil nama. Arab tu dia panggil, Ya Muhammad, ana hina ho, itla. Enzil, rumah dia atas. Tapi tu dia yang kata Arab ni, kita tingkat apa? Tingkat 5 tengok dia. Ya Allah, ya Muhammad, enzil ana hina ho. Muhammad turun, aku dah ada sini. Tu dia panggil apa? Tingkat 1 dengar, tingkat 2 dengar, dan 3. Orang kita ikut dia nak naik tingkat 5 tak ada dia jerit daripada apa? Jerit daripada bawah. Tapi kita tahulah kata dia kenal orang apa? Oh ya, tak lagi dia pun menyut betul orang bawah. Jadi itu adab dia tuan-tuan, 3 adab yang saya beritahu. Jadi Rasulullah pergi ketuk. Mudah-mudahan adab tu kita beramai tuan-tuan. Adab yang 3 tu kita beramai. Insya-Allah. Rasulullah pergi ketuk. Kemudian Sayyidina Ali pada lama dah baru dia buka. Dia buka tengok muka apa? Muka mengantuk. Apabila dia mengantuk, Nabi tahu tadi depa tak bayang tahajud lagi. Nabi kata, kenapa kalian tidak solat? Tidak solat tu bukan solat fardu no? Solat tahajud. Ni ketuk ni tuan-tuan pada suatu malam. Tuan-tuan kenapa waktu dia? Nanti ni tuan-tuan baca, nanti ni tuan-tuan nak bayang ada pukul 9 malam. Tak, bukan pukul 9 malam. Ini pukul 3 hingga 4 pagi ni. 3 hingga 4 pagi. Tuan-tuan catat sikit lah. Pada satu malam, buah nak panas sikit, 3 ataupun stroke 4 pagi. Nabi tanya, kenapa kalian tidak solat? Bubuh sikit, solat tahajud. Solat tahajud. Maka jawab Ali, ya Rasulullah. Dia pun jawab, ya Rasulullah, diri kami di tangan Allah. Pandai jawab. Apabila dia menghendaki kami bangun, kami akan bangunlah. Kau pandai jawab. Betul tak? Apabila dia tidak menghendaki kami tak bangun, kami tak bangunlah. Dari kami di tangan Allah. Tuan-tuan, ni jawapan orang mazhab Jabariyah. Mazhab Jabariyah. Dia ada mazhab, dia ada aliran Mu'tazilah, dia ada aliran Qadariyah, dia ada aliran Jabariyah, dan dia ada aliran kita Ahli Sunnah wal Jamaah.
Ni aliran kalau jawab macam ni aliran Jabariyah. Jabariyah ni dia kata apa? Semua itu di tangan Allah Ta'ala. Kalau aku semayang, artinya aku dikendaki Allah Ta'ala semayang, tak apalah tu, kita terima. Buat macam mana Tuhan tulis dah aku nak jadi pencuri pecah rumah orang. Sebab tu kerja aku tiap malam pecah rumah. Tu semua tu dia kembali kepada apa? Kepada Tuhan. Saya tak buat macam mana. Tuhan tulis tak apa dah. Daripada Tok Wan aku dulu ni tak mayang. Pak aku tak mayang, turun aku pun tak mayang, anak-anak aku tak mayang, semua tak mayang. Tuhan tulis dah keturunan kami ni keturunan tak mayang. Kami tidak ada daya dan upaya. Ini fahaman Jabariyah. Fahaman ini tidak diterima. Apabila benda yang tidak baik kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Ali jawab tu, ya Rasulullah, diri kami ini di tangan Allah. Kalau dia kendaki kami bangun, kami bangunlah solat tahajud. Kalau dia tak kendaki kami bangun, kami tak bangunlah. Nabi mendengar jawapan itu, beliau berpaling tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Dia pun balik. Tetapi kemudian aku mendengar beliau memukul pahanya sendiri dan berkata, wa kana al-insanu. Tuan-tuan kena tengok apa ayat bahasa Arab ni. Ayat bahasa Melayu tu baca tak betul. Belah kanan. Baris bawah tu, baris bawah. Dua baris daripada bawah. 1, 2, bilang daripada bawah. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Tu ayat Quran tu. Wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. Apa maksud dia? Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah atau berdalih. Kiki dalih mereka lah ni. Dalih mereka. Dan di bawah tu Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 18 hingga 30 berapa? 54. 18 hingga 34 tu. Wa kana al-insan tu 18 54 ayat 18 kot. Ayat 18 surah yang ke-54. Surah yang ke-54. Jadi tuan-tuan, itu fahaman Jabariyah tak betul. Kita kalau kita tak bangkit ni kita sendiri ya malah. Boleh. Orang Jabariyah ni senang ya. Kita pegang dia, kita letak tengah jalan, lori besar main. Kita ikut hang. Kalau hang nak bangkit, bangkit. Kalau hang tak bangkit, hang punya pasal. Lompat dia lompat bangkit. Lori duduk tengah main. Letak hang jangan bangkit. Tuhan dah tetap dah bahawasanya hang nak mati kena langgar ke lori. Dia lompat bangkit. Dia tak ada nak tunggu. Awak tak tidur orang tu tu buat macam mana Tuhan kena pergi kami apa? Kami mati. Tapi dia pandai pula. Dia lompat bangkit dia berjalan. Kita tanya dia, awak hang bangkit? Dia kata Tuhan tulis dah aku lompat bangkit. Ada konak betul pula. Jadi tuan-tuan, fahaman Jabariyah tidak diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Tak benar. Kalau gitu semua kita sandar. Kita jadi pencuri, kita kata Allah Ta'ala kita jadi pencuri. Kita tak semayang, kita kata Allah Ta'ala dah tentu dah kita tak semayang. Itu yang apa? Yang tak betul. Sadar. Apabila mai hari akhirat, kalau macam tu senanglah hujah. Tuhanku pasal apa hang masukku dalam neraka? Tuhan kata apa? Tuhan kata aku masuk dalam neraka sebab hang tak semayang. Dia kata apa? Aku tak semayang kerana hang kendaki aku tak semayang. Yang banyak tu. Tu. Ha? Salafi ada Salafi tak macam tu Jabariyah. Tu Jabariyah. Okey, itu sabar sikit tuan-tuan. Wallahu a'lam bissawab. Kita stop sekat ni, insya-Allah kita akan sambung ke hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka ta'ala. Sampai di muka surat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 7. Bahaya menjauhi ilmu atas alasan khilafiyah. InsyaAllah kita baca sampai muka surat 9. Bahaya menjauhi ilmu atas alasan khilafiyah. Sebahagian daripada doktrin yang amat berbahaya disebarkan oleh musuh Islam
juga orang yang mengaku sebagai intelektual Islam pada hari ini dalam fikiran mula-mula kita adalah perkara khilafiyah, perselisihan pendapat wajib dijauhi. Ini doktrin. Kata benda khilafiyah ni kita tak sadar belajar. Kita pakai Quran dan Sunnah sudah. Benda khilafiyah ni tak sadar belajar. Hak mana dah sebut dalam Quran, hak tu yang kita pakai. Betul tak? Macam mana? Betul boleh tak kita nak paksa orang? Hang kena kata jalan yang paling dekat daripada sini pergi Kepala Batai ialah daripada sini jalan ke Bawang. Tak boleh. Ada orang duduk belah Irsyad, dia akan kata apa? Dia kata lagi dekat pergi ke Irsyad. Hampir ke Irsyad, hampir traffic light matang sirih tu. Lepas tu hang kona kanan masuk ke tu. Orang Taman Rupawan kata apa? Tak, pergi ke Taman Rupawan lagi dekat. Taman Rupawan lagi dekat. Hampir ke Taman Rupawan, lepas tu hang masuk Taman Seri Serdang, hang lalu depan tuition Fuji tu, ambil highway, nampak traffic light tu, hang kona depan sekolah apa? Depan sekolah menengah Badawi tu, hang masuk ke tu sampai komplek Kailan. Dak orang hak duduk depan PPD tu dia kata tak, pergi ke PPD lagi dekat. Hampir ke PPD, hampir ke bomba, depan bomba. Hang terus depan pejabat pos, lepas tu hang masuk komplek Kailan. Tak ada orang hidup depan jabat agama tu dia kata tak, jangan pergi ke depan jabat pos. Lepas jabat agama tu terus ambil kiri lagi dekat. Benar khilafiyah ni sampai hari kiamat. Tak boleh kita nak tu memang tak boleh. Okey, boleh tak? Sebab tu kita jangan percaya orang kata benar khilafiyah ni kita tak payah belajar. Pakai Quran dengan sunnah saja. Nak pakai Quran sunnah macam mana? Tak boleh. Quran ni pun dia tak sebut dengan cara detail. Was-sariqu was-sariqatu faqtu aydihuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizul hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka kamu potong tangan dia. Dalam Quran tak sebut nak potong tangan kanan ke nak potong tangan kiri. Maka sebab tu ada orang kata potong tangan kanan dulu, ada orang kata potong tangan kiri dulu, ada kata kanan, ada kata kiri. Benar khilafiyah ni tak boleh. Dia tak boleh sampai hari kiamat akan baru berlaku macam tu. Hakikatnya ia merupakan satu seruan yang amat halus bertujuan menjauhkan manusia daripada ilmu-ilmu Islam sekaligus membawa kepada kejahilan. Kalau orang sebut bab khilaf tak mau, kami tak mau dengar bab khilaf. Kami tak mau dengar. Itu tak boleh. Ia adalah satu taktik. Kami tak mau dengar Syafi'i ke, Hanafi ke, Maliki ke, kami tak mau dengar. Ada orang begitu. Dia anti dengan apa? Dengan mazhabnya. Ia adalah satu teknik untuk melahirkan Muslim tanpa identiti dan Muslim yang jahil tentang hukum hakam agamanya. Keadaan ini dirancang supaya seseorang itu tidak mampu melakukan sesuatu yang menguntungkan agamanya. Akhirnya kita melihat tidak ada perubahan yang berlaku pada masyarakat kerana mereka sebenarnya jahil dari hukum syarak. Secara ringkasnya, orang yang menyuruh dengan seruan ini membawa manusia menjauhi hukum hakam Islam. Seterusnya memberikan pengenalan tentang Islam dengan cara yang salah. Sikap seperti ini jelas bertentangan dengan apa daripada para sahabat, baginda dan tabi'in sebagai sebaik-baik manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Rawahu Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang hidup di kurunku. Nabi kata sebaik-baik manusia adalah sahabat. Sebaik-baik manusia adalah sahabat. Pasal apa tuan-tuan sahabat yang terbaik? Pasal sahabat mereka itu bersama Nabi. Mereka lihat Nabi dengan live, dengan cara hidup. Dan mereka lah yang membantu Nabi ketika Nabi susah. Mereka pergi perang sama dengan Nabi. Sebab itulah nak abang bagi. Sampai ada orang kata apa? Najis kuda yang keluar, najis kuda tunggangan sahabat itu pun tak sama dengan kita. Sampai tahu tu kemuliaan para sahabat. Tiba-tiba kita nak celah sahabat, kita kata Sayyidina Abu Bakar kafir, atau Sayyidina Sayyidina Osman kafir. Siapa kita nak kata macam tu? Tak layak tu nak buat macam tu. Rasulullah SAW Nabi kata sebaik-baik kurun ialah kurun sahabat. Lepas sahabat kurun tabi'in, lepas itu atba' tabi'in, lepas itu bawa lagi sampai kita generasi yang berapa? Kita dah 1434 tahun. Tu generasi kita ni semakin jauh daripada Rasulullah SAW. Hak lepas daripada kita ni lagi apa? Lagi jauh. Sesiapa yang pernah membelak kitab Al-Musannaf karangan Imam Al-Hafiz
Abdul Razzaq, kalau tuan-tuan ada pen tuan-tuan garis, itu data isi tu. Ataupun kitab yang tulis oleh Imam Ibnu Asy-Syaibah, dia akan dapati beribu-ribu masalah fiqh. Bukan ada satu dua, no? Beribu-ribu masalah fiqh dan ilmu syariah yang menjadi perselisihan para sahabat dan tabi'in. Beribu-ribu masalah. Ni saya main depan tuan-tuan satu. Tengok. Ni baru satu ni. Satu buah. Dia ada 8. Ni baru satu. Dia ada apa? 8 kitab, 8 jilid. Ini jilid yang kedua. Saya main jilid yang kedua. Jilid yang kedua. Tuan saya baca akhirlah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sikit daripada isi-isi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus salah fi kulli mazhabin ala hiddatin. Nak cerita bab membatalkan solat saja pada tiap-tiap mazhab. Mazhabul Hanafiyah, mazhab Hanafi, tubtilus salah bi 68 sababan. Mazhab Hanafi dia kata apa? Ada 68 perkara yang membatalkan solat. Take note. Tuan-tuan catat sikit di bawah tu. Tu ada 4 kosong tu itu. Hanafi. Perkara yang membatalkan solat. Tu ada 4 kosong kan? Tulis. Perkara yang membatalkan solat. Tulis. Nombor 1, mazhab Hanafi, 68 perkara. Bi 68 sababan. Okey, kemudian mazhabul Malikiyah, mazhab Maliki, tubtilus salat bihawali 30 sababan. Mazhab Maliki dia kata ada 30 perkara yang membatalkan solat. Ada 30. Jadi tuan-tuan tulis macam mana? Perkara yang membatalkan solat. Mazhab Hanafi buat sama dengan 68. Kemudian di bawah dia mazhab Maliki 30 perkara. Mazhabul Malikiyah. Mazhabul Syafi'iyah tubtilus salat bi 27 sababan. Mazhab Syafi'i dia ada berapa? 27. Kemudian mazhabul Hanabilah, mazhab Hanbali. Siapa pelopor dia? Ahmad Ibn Hanbal. Mubtilatus salat bihawali 36. Oh saya pun silap tulis ni. Boleh tu. 36, 36. Hanabilah 36. Nampak tak? Ada tak yang sama? Tak ada satu pun sama. Satu pun tak sama. Saya ulang balik sekali lagi. Hak paling sikit Syafi'i. Paling sikit Syafi'i 27. Paling banyak Hanafi. Beza terus dah kita 68. Kalau separuh tu kita kata dalam 40 lebih lah. 40 lebih 54. Kalau separuh tu 54, dia ni terus 68. Oh dia dia ambil apa dah lagi tu? Apa lagi yang dia ambil yang ada dalam dia? Jadi tuan-tuan, tidak akan boleh sama ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat tidak akan sama antara mazhab. Sebab tu kalau kita kata jangan duk belajarlah bab akidah mazhab tu. Begitu tak belajar bab Islam. Kita nak lari pada mazhab apa? Semua akidah tak sama satu pun. Syafi'i 27, Hanbali 36, Maliki 30, Hanafi 68. Aku tak mau belajar orang hak sama. Tak belajar langsung. Depan ni tak sama. Aku tak mau belajar bab fiqh baru tak mau belajar. Fiqh Syafi'i aku tak mau belajar, fiqh Hanafi hang pun tak mau belajar, Hanbali tak mau belajar, apa mau Maliki aku tak mau belajar. Habis nak belajar fiqh apa? Fiqh sendiri. Jadi tuan-tuan abang kata khilafiyah tu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat dia tidak boleh tidak akan bersatu. Okey. Bahkan sering membahaskan perbahasan ini muka surat 8, matlamat mereka adalah semata-mata ingin mencari kebenaran. Kita tengok apa? Para sahabat dia kata apa? Sedangkan mereka terdiri daripada kalangan ulama dapat petunjuk kebenaran, sesungguhnya mereka dengan penuh rendah diri mempelajari pembahasan tersebut. Bahkan saling, okey muka surat 8 atas sekali,
bahkan saling membahaskan masalah itu, permasalahan itu. Matlamat mereka adalah semata-mata ingin mencari kebenaran dan mencapai kejayaan dengan penuh keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, mereka bahas ini masalah ni macam mana. Nak cari apa? Nak cari kebenaran. Demikian juga pada kurun-kurun selepas mereka yang mengecapi zaman keemanan Islam. Negara Islam pada waktu itu dipenuhi dengan ulama dan bermacam-macam jenis pengajian ilmu. Niat mereka pula adalah ikhlas untuk mencari kerana Allah semata-mata, bukannya ada udang di sebalik batu. Tuan-tuan nak abang bagi ulama-ulama 4 ni tak ada seorang pun nak cari kemasyhuran. Ulama 4 ni semua mazhab Imam Malik dia kata apa? Kalau ada hadis yang lebih sahih lagi, ikutlah hadis itu. Lepas tu Imam Syafi'i pun kata-kata yang sama. Tawadhu'. Tak ada orang kata apa, ikutlah saya. Tak ada mazhab 4 ni, tak ada pun yang mereka kata apa. Nak abang kata tuan-tuan, bukan mereka ni tak erti. Nak abang tawadhu'. Orang yang amat merendah, mana aja. Mereka tidak cari keuntungan peribadi. Tak ada. Kalau mereka nak keuntungan peribadi, tuan-tuan, Imam Abu Hanifah tidak akan mati dalam penjara. Dia sebab dia dipenjarakan kerana dia menolak jawatan qadhi. Jadi qadhi kaya, mewah. Kereta besar, rumah besar, ada driver pula. Itu kalau nak cari kemewahan. Tapi tak, mereka tidak mahukan kemewahan. Mereka ini berkhidmat semata-mata nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Semua mazhab 4 macam tu. Justru berdasarkan apa yang kami kemukakan di sini, jelaslah bahawa menjadi kewajipan bagi para asatizah, maksudnya ustazah, menasihati muda-mudi supaya menghadiri majlis ilmu. Majlis itu boleh dibuat dengan membaca kitab-kitab tertentu, membaca satu bab atau membincangkan satu masalah secara ilmiah. Amalan seperti ini dapat menyelamatkan mereka daripada membuang masa dan daripada memperkatakan sesuatu yang sia-sia, fantasi, mimpi ataupun khayalan. Kadang-kadang kita melihat setengah daripada kita duduk bersahaja di dalam masjid, sedangkan dalam masa yang sama terdapat majlis ilmu. Alhamdulillah tak ada balok-balok rokok, ada tak? Tak ada di luar balok rokok. Ada tak? Balok rokok di kursi luar tu tak apa? Duduk sembang sama mereka. Kita duduk kejap di sini. Mereka langsung tidak menghiraukan majlis berkenaan dan menjauhkan diri dari mencampurinya. Bahkan mereka sengaja memperkatakan sesuatu yang sia-sia dengan meninggalkan majlis tersebut. Kemungkinan mereka berpendapat bahawa orang alim yang sedang menyampaikan kuliah tersebut bukan daripada kalangan jemaah mereka. Ini pun asabiah. Mengajak tu, dia tu macam-macam kan. Kalau ni mengajak apa tu, dia tu. Tak, kita kira tambah tak ilmu. Kita kira tak ilmu. Cuma tuan-tuan, orang yang mengajak ni dia kena jaga. Jaga. Orang mengajak masjid ni tuan-tuan, minta maaf saya sebut, kalau dia isap rokok orang tak respect. Saya pun tak respect. Saya pun kalau pergi mengaji kan, mengaji tengok dia isap rokok, saya tak respect langsung. Pasal apa kita tak respect tuan-tuan? Zaman lah ni tuan-tuan, minta maaf saya sebut, jangan marah. Jangan marah. Tak ada satu ulama yang kata hisap rokok tu makruh. Tuan-tuan nak pergi jumpa cari siapa? Tuan-tuan cari Saudi orang bagi mengharamkan rokok. Tuan-tuan nak cari Qatar mengharamkan rokok. Nak cari negara Arab, Kuwait mengharamkan. Nak cari majlis fatwa kebangsaan kita, majlis fatwa agama kata apa? Kata haram. Majlis fatwa kebangsaan kata haram. Jadi kita masih lagi beramal ke benda yang haram. Tuan-tuan nak abang bagi leceh tu. Gereja mengharamkan. Gereja mengharamkan rahib dia. Dan orang yang tentera yang buat kerja dengan untuk Kristian ini, untuk misal rokok, haram. Tuan-tuan, agama yang fasid, agama yang batil, agama yang sesat ialah agama Kristian. Minta maaf saya sebut, agama Kristian ajaran sesat. Dia kata Allah tu ada isteri Allah itu Maryam, dan anak Allah Ta'ala itu ialah Isa. Allah ada isteri dan Allah ada anak. Apa agama yang lebih sesat daripada itu? Itu pun mereka mengharamkan padri daripada isap rokok, mengharamkan Tok Siak tu hak buat kerja dalam gereja tu isap rokok, mengharamkan Bilal hak tukang duk menyanyi, jadi kepala menyanyi tu, untuk menghisap rokok. Kalau isap rokok dia buang terus daripada gereja, tak pergi kerja dalam gereja. Tu agama yang sesat tuan. Tiba-tiba kita agama Islam yang mulia, kita masih lagi kita mengatakan bahawasanya rokok itu halal. Tuan tengok. Tuan-tuan telah rondak lah ni, telah rondak.
Telah rondak, lepas itu mati. Itu mati segera. Isap rokok ni mati lambat. Mati lambat. Kita membunuh diri kita dengan cara apa? Cara lambat, cara lambat. Dan juga kita mengayakan siapa tuan-tuan? Setiap sen yang kita belanjakan itu, kita belanja untuk Yahudi. Tengok orang Islam di Palestin. Sebab tu Ustaz Nuruddin pesan siap-siap dah. Nuruddin Bajari. Dia kata, hampa nak balik, hampa nak mengajak. Hampa jangan sekali-kali isap rokok. Kalau tak haram pun makruh. Hampa buat kerja makruh. Hampa buat kerja makruh. Jadi hampa nak ajak orang buat benda baik, sorry, perbaik dari hampa dulu. Perbaik dari hampa dulu. Jauhkan dari hampa daripada benda makruh dulu, baru hampa ajak orang. Kalau tidak, hampa tak layak untuk ajak orang. Sebab tu saya abang betul. Kalau dengar dia mengajak, tiba-tiba tengok dia isap rokok, saya tak respect. Tidak respect perbuatan dia. Bukan tak respect ilmu dia. Ilmu dia kita respect, tapi tak respect dengan perbuatan dia. Seorang syekh di Azhar, dia kata isap rokok tu haram. Satu hari orang tengok dia isap rokok. Kan? Lepas tu syekh kata isap rokok tu haram. Betul kan? Betul. Tapi kami tengok hang di tempat kedai sijah tu hang isap rokok. Tak buat. Kalau aku isap rokok, hukum isap rokok tu halal ke? Kau nak mula fikir. Fikir kan? Awak hampa tengok aku isap rokok, jadi hukum isap rokok tu halal kan? Ingat aku Nabi ke? Oh, jadi dia tetap pegang kata apa? Pegang kata haram. Cuma aku duk try nak bagi apa? Aku try nak buang sifat tu sikit daripada itu. Kena doa tuan-tuan. Kena doa. Kalau tak doa tak jadi. Kita lawan seorang-seorang tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Tak jadi. Pasal apa? Iblis lagi kuat, nafsu lagi kuat. Iblis lagi kuat, nafsu lagi kuat. Kita lawan seorang-seorang, tak jadi. Dia kena bantuan siapa? Allah Ta'ala. Setiap kali lepas sembahyang, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku untuk berhenti isap rokok ya Allah. Sembahyang subuh. Sekali sembahyang zuhur pun, ya Allah, tolonglah aku untuk berhenti isap rokok. Sembahyang zuhur sampai asar. Kita buatlah macam tu. Buat terus. Maka pertolongan Allah Ta'ala nafsu pun kalah, iblis pun kalah. Ada orang minta doa, dia bekas main jumpa saya. Dia main jumpa, betul tuan-tuan, dia main jumpa. Dia kata, Ustaz, alhamdulillah, terima kasih Ustaz suruh saya doa, dia bekas. Saya doa bagi apa? Isap rokok. Saya isap rokok lah, baik dia kata. Baik je makan kat seruntun tu. Mana boleh tahan dia kata. Isap yang kedua, baik macam kat seruntun. Isap ketiga, isap kat seruntun. Dah saya apa? Saya tinggal tu. Jadi nak apa tuan-tuan? Kekuatan Allah Ta'ala tu lebih kuat daripada apa? Daripada kita. Doa. InsyaAllah kita doa pada apa? Doa tiap-tiap kali lepas sembahyang. Tu. Boleh, saya harap tuan-tuan. Tuan kena ingat satu lah. Dan kawan saya, Cikgu Ibrahim, kot dia main ke tak tahu lah, dia main alhamdulillah. Dia kata saya ni, Ustaz dia kata, saya berhenti rokok ni satu je dia kata. Saya elok nak isap saja, saya ingat hukum dia haram dengan makruh. Haram dengan makruh. Kalau saya buat benda haram, lebih teruk lagi pada orang tak mayang. Kalau saya buat benda makruh, artinya dibenci oleh Allah Ta'ala. Tak kali saya nak isap, saya rasa apa? Saya rasa macam tu. Tapi dia mujahadah tuan-tuan lama mana? 5 tahun. Try tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga gagal, tahun keempat gagal, tahun kelima gagal. Tapi saya yakin satu ya, saya pun dapat petua. Tahun yang kelima tu saya doa tak kali lepas sembahyang. Rupanya bantuan Allah Ta'ala tu lebih apa? Lebih kuat. Kita doa kat Allah Ta'ala. Doa betul-betul tiap-tiap kali lepas sembahyang. Tiap-tiap kali lepas sembahyang tu doa kita makbul tuan-tuan. Pegang elok satu je. Lepas sembahyang doa makbul. Tak percaya tuan-tuan tiap kali lepas sembahyang doa bagi gila. Tak percaya try. Ya Allah bagilah aku gila, ya Allah bagilah aku gila. Aku mohon pada Engkau ya Allah dengan sepenuh hati ya Allah, bagilah aku gila ya Allah. Try tengok saja ya. Tapi jangan saya tak tanggung jawab lah. Saya tak tanggung jawab. Kekuatan Allah Ta'ala itu lebih kuat. Kita nak lawan dengan syaitan tuan-tuan bukan senang. Syaitan duk goda, nafsu duk goda, payah. Tapi dengan kekuatan Allah Ta'ala semua tu boleh apa? Boleh buat. InsyaAllah. Okey. Jadi saya abang tuan-tuan apa yang Ustaz Nuruddin pesan kepada kami. Okey. Ataupun mungkin terdapat tertentu yang melarang mereka daripada majlis tersebut, alasannya ataupun mungkin juga terdapat tertentu yang melarang mereka daripada mencapai majlis tersebut. Alasannya adalah ilmu syariah itu menunggu perkara khilafiah yang perlu dijauhi. Astagfirullahalazim. Dia bawa itu. Jadi tuan-tuan nak bagi benda syariah ni dia tidak boleh lari daripada khilafiah. Tak boleh. Dia mesti.
Sebagai contoh saya bagi satu contoh. Hadis Nabi dia kata apa? Nabi sembahyang Isyak, sembahyang Isyak, kemudian tengok orang tak apa ramai. Nabi kata apa? Nabi kata, kalaulah bukan kerana aku fikir ada anak perempuan, ada orang perempuan dan anak-anak di rumah, pasti aku akan pergi bakar rumah orang yang tak mai sembahyang Isyak secara berjemaah. Satu hadis tu tuan-tuan menyebabkan keluar dua hukum. Imam Syafi'i kata apa? Berdasarkan hadis tersebut, saya mengatakan bahawasanya solat berjemaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah. Kan? Untuk pegang tu tak payah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa fardu kifayah, orang mai dah orang mayang malam ni. Itu tak payah dah. Satu, mazhab Hanafi dia kata daripada hadis tersebut, dia kata apa? Hukum sembahyang jemaah itu adalah fardu ain. Siapa sembahyang seorang-seorang, maka hukum solatnya tidak sah. Dia tuan-tuan nampak satu hukum dia, satu hadis saja menyebabkan keluar apa? Keluar dah hukum. Nak abang kata khilafiyah ni dia tetap akan berlaku. Okey. Pasal apa tuan-tuan? Pasal Nabi tak abang. Nabi tak abang. Kalau Nabi kata, ya ma'syaral muslimin, anna salatal jamaah fardu ainin ala kulli muslimin. Senang. Nabi kata, wahai orang Islam sekalian, sembahyang jemaah itu hukumnya ialah fardu ain. Tak ada lah khilaf. Kes-kes yang macam tu tak ada khilaf. Sebab tu tuan-tuan tak pernah dengar mazhab Hanafi kata solat subuh 3 rakaat. Mazhab Hanbali kata solat subuh 4 rakaat. Mazhab Syafi'i kata apa? Dia kata 5 rakaat sembahyang subuh. Tak ada khilaf itu. Sebab tu Nabi dah habaq apa? Dengan jelas, dan Nabi sembahyang dengan apa? Dengan jelas. Khilafiyah ni cuma berlaku pada perkara-perkara yang Nabi tak sebut saja. Hak tu saja. Okey. Apabila muka surat 9. Insya-Allah kita nak habis. Apabila perkara ini berlaku, siapakah di kalangan kita yang benar-benar mencari keredaan Allah dengan menuntut ilmu? Siapa pula yang tampil memahami urusan agamanya dengan penuh rasa takut dan rendah diri, dengan segala sifat kehambaan seperti membaca Al-Quran, berzikir, beramal soleh, mengadakan qiyamul lail dan mampu bersabar atas cubaan dan rintangan hidup. Benarlah kata penyair, ilmu syarak mengalir dengan terang, di sini wujudnya saat-saat yang penuh perbedaan ini. Nabi SAW bersabda kepada Abu Zar. Kita tengok dia punya hadis. Ya Abu Zar, la an taghdu fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya 100 rak'ah wa la an taghdu fatu'allima baban min al-ilmi umila bihi aw lam ya'mal bihi khairun min an tusalliya 1000 rak'atin. Rawahu Ibnu Majah wa qala al-Hafiz al-Munziri fi targhib isnaduhu hasan. Wahai Abu Zar, sekiranya dikau berpagi-pagian untuk mempelajari satu ayat daripada kitab Allah. Dek pagi, katalah satu pagi itu hang belajar kitab Allah. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Demikianlah kitab Al-Quran yang tidak ada ragu-ragu di dalamnya. Kita dapat satu ilmu. Tuan-tuan, jangan ragu-ragu dengan kandungan kitab ini. Kandungan kitab ini amat benar. Tak ada apa bohong sikit pun. Kandungan dalam kitab tak ada apa bohong sikit pun. Saya tanya budak-budak. Okay, siapa di sini yang boleh cerita? Cerita saya. Perdana Menteri kita Datuk Najib masa kecil dulu dia nakal ke atau dia tak nakal? Semua pakar kata, "Ustaz, kami mana boleh cerita. Masa tu kami mana ada lagi." Ya, macam itulah Nabi Muhammad. Masa kes Nabi Musa dengan apa? Nabi Khidir, masa tu Nabi Muhammad belum ada. Tapi tuan-tuan baca dalam surah Al-Kahfi, dia cerita dengan detail bab Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dalam Al-Quran cerita dengan detail Nabi Yusuf dengan Nabi Yaqub, masa tu Nabi Muhammad belum ada. Dan orang Yahudi cerita, tuan-tuan boleh compare balik dengan Bible yang ada lah ni. Bible yang ada di tangan orang Kristian lah ni, memang menceritakan bab Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub. Macam mana dalam Al-Quran, macam tu ada dalam Bible. Bible ni turun kepada Nabi Nabi Isa alaihissalam. Masa tu Nabi tak ada lagi. Tapi dalam Al-Quran ini Nabi cerita
Nabi Yusuf izqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban. Nabi Yusuf kata kat pak dia, wahai pak, semalam saya mimpi tengok 11 bintang sujud dekat saya. Macam mana Nabi Muhammad boleh cerita sedangkan masa tu Nabi Muhammad belum ada? Nak abang kata tuan-tuan, kitab ini amat benar. Compare dengan Bible betul. Jadi zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada ragu-ragu di dalamnya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, nak jadi orang Islam jangan ragu-ragu dengan kandungan yang ada apa? Yang ada dalam kitab ini. Kita mengaji satu saja. Wahai Abu Zar, hang mengaji satu ayat tu je. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada ragu-ragu di dalamnya, menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Nak jadi orang bertakwa jangan ragu-ragu kandungan apa? Kandungan kitab ini. Bacaan ni memanglah kita tak tahu, tapi tuan-tuan baca terjemahan baru tuan-tuan jumpa. Baca Arab ni kita tak faham, baca terjemahan baru tuan jumpa macam-macam. Soalan macam-macam kita akan tanya. Apabila orang yang baca apa? Baca terjemahan, tambah dia baca pula tafsir Al-Quran, lagi dia akan tanya banyak. Okey. Wahai Abu Zar, sekiranya jika berpagi-pagian untuk mempelajari satu ayat daripada kitab Allah, niscaya itu sudah terlebih baik bagimu dari kamu mengerjakan 100 rakaat solat sunat. Jadi makna mengaji ni tuan-tuan lebih baik lagi daripada kita mengerjakan ibadat 100 solat sunat. Sebab tu dalam satu cerita tuan-tuan apa? Iblis yang junior punya kata kat sini. Dia kata apa? Dia kata tuan guru, kata kat guru hak sini, iblis sini ada. Kita tengok kau tu rajin buat ibadat tu. Rajin buat ibadat. Celah. Hak sini yang kata apa? Orang nampak dia bagus ya? Dia kata bagus. Siapa tak pergi? Kata Tuhan tu, hak tu duduk lena tak pergi dia tahu. Hak tu lena tak pergi. Ni aku nak abang bagi kat hang ni. Hak yang lena tu lebih baik lagi daripada hak mayang tu. Tapi hak yang duk mengaji, hak yang lena je kan dalam kelas ni tu. Tak boleh dah. Ni hak duk lena tu lebih baik daripada hak dengar. Tak, tu tak boleh dah. Dia kata apa? Hak lena tu lebih baik lagi daripada hak duk semayang. Pasal apa macam tu guru? Hak junior tanya. Dia kata sebab hak lena tu jauh lebih alim lagi daripada apa? Daripada hak yang semayang. Hak yang semayang tu tajuk dia betul-betul. Satu agak betul tak? Saya biasa saya rasa berubat. Bagi kawan saya berubat. Orang kena rasuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hak kena rasuk tu baca lagi. Suara dia sedap lagi pada hak baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pagi baca qul huwallah, yang kena rasuk tu pun qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad. Hang keluar. Dia takut tak mau keluar. Hang tak keluar aku tampak. Dia kata tampak apa? Hang baca tajwid betul. Oh, dia ada balai betul. Hang baca doa, hang baca jampi, dia kata hang baca tajwid betul. Izhar tak kena tak apa, baca dengung. Oh, ada balai tu kita serina balik. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang dia jadi lagu tu. Nampak apa ni? Belajar. Orang yang hak sembahyang itu, orang hak tidur tu jauh lagi lebih baik lagi daripada apa? Daripada yang sembahyang tu. Sebab kalau hak yang tidur tu dia bangkit sembahyang, solat dia sah. Hak yang ni dia sembahyang, belum tentu lagi kata apa? Kata sah. Ambil wuduk pun tumit tak basuh. Basuh belah kanan, belah kiri. Basuh depan saja, belakang tak basah. Lepas tu basuh ambil air semayang, celah-celah kaki tu tak kena air. Solat dia tidak sah sebab wuduk tidak sah. Sebab tu dia kata apa? Hak lena itu lebih baik lagi daripada apa? Daripada hak duk semayang. Hak duk semayang tu hang jangan takut. Hang kacau hak lena tu, bagi dia lena terus. Hak yang duk mengaji, hak tu hang jangan kacau kan. Hak lena tu ambil kat dia lena. Okey. Dia kata lebih baik lagi mengerjakan 100 rakaat solat sunat. Sekiranya engkau berpagi-pagian untuk mengajarkan satu bab daripada ilmu syarak, artinya kitab ini mengajarkan satu bab daripada ilmu syarak itu, diamalkan ataupun tidak diamalkannya, ianya terlebih baik daripada mengerjakan 1000 rakaat solat sunat. Tengoklah dia kata apa. Hak yang pertama, orang yang mengaji. Orang yang mengaji lebih baik lagi daripada dia mengerjakan 100 rakaat sunat. Tapi untuk orang mengajak, orang mengajak. Orang mengajak, siapa tu? Saya lah. Boleh. Sama ada dia amalkan ataupun tidak amalkan. Hak mana saya mengajak? Kadang-kadang saya tak boleh amal. Saya kata apa? Tuan-tuan, siapa ada duit, tuan-tuan dermalah 50,000 untuk kipas ni.
Saya pun tak ada duit. Orang yang ada duit, orang yang kaya tuan-tuan, dia buat apa? Abang, nak Ustaz, saya ada rumah apa? RM50,000. Kita cuma boleh bagi galakan kat mereka untuk mereka buat macam tu. Kita nak derma banyak tu, kita apa? Kita tak mampu. Kita tak ada apa? Kita tak ada duit. Tapi kita boleh bagi. Benda tu, hak mana kita boleh beramai, kita bagi sikit. Kita ni apa? Kita ni kira boleh bagilah dalam sikit, dalam ratus-ratus. Dia mai bagi apa? 10,000. Nanti dia mai akhirat, cik tengok dia tempat segak, dia tengok awak Tok Guru tempat dah kan? Tok Guru duit tak ada. Tok Guru derma sikit, jadi pahala sikit, duduk syurga pun rendahlah. Dia duit banyak, pahala banyak, dia derma apa? Duduk di tempat tinggi. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi dia apa? Lebih baik daripada dia mengerjakan 1000 rakaat solat sunat. Ada tak pahala untuk orang yang suruh? Ada. Tuhan bagi untuk buat macam ni. Tuan-tuan main sembahyang di sini. Bini tuan-tuan kata, abang jangan sembahyang di masjid. Mainlah sembahyang saya jemaah. Saya pun nak sembahyang jemaah juga. Kita pun tak fikir nak sembahyang jemaah dengan dia ke, nak sembahyang di masjid, sembahyang jemaah ke, sembahyang masjid. Dah main masjid lah. Tuan-tuan nak abang bagi. Tuhan bagi pahala juga kepada apa? Kepada isteri kita. Sebab mengizinkan kita main solat di masjid. Tak rugi. Tuhan bagi juga pahala. InsyaAllah tuan-tuan, Nabi kata ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang suruh orang buat baik, maka dia pun dapat pahala baik. Apatah lagi kalau dia suruh orang buat baik dan dia pun buat baik sama, lagi pahala banyak. Okey. Hadis riwayat Ibnu Majah di dalam sahihnya juzuk 1, Imam Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib mengatakan sanad-sanadnya adalah hasan. Jadi sanad dia baik. Bukan dia dhaif, bukan hadis tu, bukan hadis. Boleh. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkatan dan beri hidayah kepada kita untuk kita amalkan apa yang kita belajar pada malam ini. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan tak daripada tuan-tuan? Azan yang pertama dan azan yang kedua itulah lebih kurang dia antara 50 ayat. 50 ayat yang nanti saya confirm balik. Tapi dia azan yang pertama itu pada masa itu sahabat masih sahur lagi. Kalau bulan Ramadan masih lagi sahur lagi. Azan yang pertama masa itu orang sahur. Kemudian apabila Bilal bin Rabah azan baru berhenti makan sahur. Jadi dikatakan bahawasanya lebih kurang 15 daqaiq, lebih kurang dalam setengah jam. Lebih kurang macam imsak. Dah dia imsak lain. Imsak tak lain. Imsak tu dia suruh berhenti 15 minit sebelum. Ini jarak makan sahur tu. Lebih kurang 50 ayat, lebih kurang dalam setengah jam. Kalau tuan-tuan nak tengok kita di Malaysia yang azan 2 kali di Masjid Gurun. Pekan Gurun tu Masjid Gurun dia azan 2 kali. Dia azan sebelum subuh sekali, kemudian dia azan elok masuk subuh sekali. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Sat. Ya, dekat dulu. Isteri di rumah. Ya, isteri di rumah banyak mana Allah Ta'ala bagi itu saya tak tahu. Saya tak tahu nak kata. Tapi dia pun mendapat apa? Mendapat pahala juga sebab mengizinkan kita apa? Sebab kalau tidak dia sorak-sorak kan. Dia sorak-sorak dia kesian kan dia. Dia pun bangkit mau nak bayang jemaah kita, tak tahu kita apa ada kita nak pergi masjid. Allah. Dia duk nak pahala. Dia usah tunggu kita. Usah tunggu tak bayang. Tidak ada 1.5 kan. 1.5 dia tunggu tak bayang tak tahu kita pergi masjid. Allah, kawan duk spare ready nak bayang. Jadi Allah Taala bagi pahala juga pada dia. Cuma pahala banyak mana tu saya tak tahu. Okey, ada soalan. Fahaman Mu'tazilah. Okey, tuan-tuan soalan yang pertama, macam mana Rasulullah bertaubat? Dalam hadis yang kata inni la astaghfirullah. Jadi tuan-tuan pilih sirah yang paling baik.
Inni la astaghfirullah fil yawmi wal lailah. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi wal lailah akthar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Aku beristighfar kepada Allah Ta'ala dan bertaubat kepadanya. Jadi dua surah yang berlain. Dua surah yang berlain. Istighfar dan bertaubat. Kalau kita setakat ada astaghfirullahalazim, 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 itu belum sempurna. Boleh diamalkan tapi belum sempurna. Nak bagi sempurna macam mana? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Saya nak bagi tuan-tuan, antara azan dan iqamah tu boleh habis satu. Orang azan kan, kita tahu lah waktu subuh situ kaunter akan naik 15 minit. Kalau sembahyang lain kaunter di situ waktu iqamah tu dia akan 10 minit. InsyaAllah kita astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan habis satu kali astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh 3 surah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, boleh. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hak panjang kot tak dapat buat lah kot. Ya. Pendek sudah lah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Imam kita kuat nanti ni, kita ambil hak panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang sikit dah nak habis. Boleh tak? Selain daripada surat taubat, Tuhan tu jangan tinggal. Jangan tinggal. Itu pertolongan Allah Ta'ala cukup cepat tuan-tuan. Kalau kita istighfar, kita doa kepada Allah Ta'ala pun cepat makbul. Syarat dia jangan tinggal. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kalau tuan-tuan beramai je tuan-tuan, saya yakin benda ini tajribah. Dan memang saya dah try. Saya memang dah try. Bukan saya cakap saja. Tok guru saya pun dah try. Dia kata hamba buat. Hamba buat, hamba akan dapati doa hamba cepat makbul. Istighfar jangan tinggal. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Selain daripada kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita buat. Satu. Yang kedua, Al-Quran ini adakah dia makhluk atau tidak makhluk? Imam Abu Hanifah ditibai dalam penjara, dicemeti dalam penjara. Imam Ahmad Ibn Hanbal dia pun dicemeti dalam penjara sebab dia mempertahankan kata Al-Quran ini bukan makhluk. Al-Quran ini bukan makhluk. Dia adalah, okey, macam inilah tuan-tuan. Pegang satu ya. Makhluk perlu makan. Tuan-tuan jawab ni hari soalan. Makhluk ni macam kita. Makhluk perlu makan dan minum. Saya nak tanya, Quran makan minum tak? Tidak. Makhluk perlu tidur. Al-Quran tidur tak? Tidak kena tidur. Makhluk akan mati. Quran mati tak? Quran tidak mati. Itu maksudnya Quran itu bukan makhluk. Tu. Tak apa bagi tuan-tuan. Quran sebenarnya dia bukan macam ni tau. Tak dia bukan macam ni. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sebenarnya dia mai dalam bentuk sebenar dia. Mai kat Nabi ting 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 ting. Sama lagi kuat. Lagi dia bunyi kuat, lagi unta tu terus terduduk, duduk tak ada bangkit dah. Allah keluar kat Nabi ni. Cakap. Nabi kata telah turun wahyu kepada aku. Sahabat dia ada sebelah. Tapi sahabat cuma dengar bunyi dentingan loceng. Ting 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 ting. Cuma dengar dentingan loceng saja. Dia macam kok mos yang kita haluk dekat tet. Dia ada apa? Ada makna. Maka Nabi kata apa? Para sahabat tahu dah, ya Rasulullah, wahyu apa yang Allah Taala turun ke hang tadi? Baca kat kami. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allah. Nabi terjemah balik. Nabi terjemah balik dalam bahasa Arab. Kalau Nabi itu orang Sik Lugong, dia cakap Melayu. Dia cakap Melayu kita. Tapi oleh kerana Nabi itu orang Arab, dia terjemahkan dalam bahasa Arab. Nabi Daud, oleh kerana orang bangsa pengikut dia yang cakap bahasa Suryani, maka dia terjemahkan Al-Quran itu dalam bahasa Suryani kepada pengikut dia. Nabi Isa, oleh kerana pengikut dia bertutur tiap-tiap hari dalam bahasa Ibrani, maka dia sebut balik kitab Injil itu dalam bahasa Ibrani. Al-Quran itu bukan macam ni. Bukan macam ni.
Ini cuma memudahkan kita apa? Kita baca. Kalau tuan-tuan pegang macam ni jenuh. Quran ni boleh masuk dalam tandas tak? Boleh tak? Kita masuk tandas buat Quran sekali boleh tak? Tak boleh. Orang hafal Quran? Tak boleh masuk tandas kan? Sebab dalam Quran dia ada kepala. Ada apa? Dalam kepala dia ada Quran, tak boleh masuk tandas Mati lah tu. Tak, bukan macam tu. Quran ini ialah dia yang sebenarnya itu ialah dalam bentuk yang tidak ada suara, tidak ada rupa. Yang ini adalah dia nak memudahkan kita baca. Bagi orang yang hafal Quran ini tak perlu dah. Ini tak perlu kat dia. Pasal apa? Pasal Quran itu sudah berada dalam kepala dia. Rasulullah pun tak perlu dah Quran ini. Pasal apa? Quran itu sudah berada dalam kepala dia. Sahabat pun tak perlu dah ni. Pasal apa? Quran itu berada di dalam kepala mereka. Tabi'in pun semua tak perlu dah Quran itu. Sebab Quran itu dalam kepala mereka. Quran itu dalam kepala mereka, dalam dada mereka. Itu adalah Quran yang sebenar. Maka Quran yang sebenar itu tidak mati. Tidak mati. Sebab tu Imam Hanbal dia hujah balik, tuanku, kalau tuanku kata Quran ini makhluk, saya nak tanya, Quran itu mati tak? Sebab setiap makhluk mesti mati. Maka raja tu kata Quran tak mati. Maka sebab tu saya kata Quran itu makhluk. Dah, hang kena kata makhluk juga. Oh, dah tegak loh. Kebenaran sudah jelas, tetapi mereka masih mempertahankan kebatilan. Sebab tu Ahmad Ibn Hanbal mati dalam penjara. Sebab dia mempertahankan kata Quran itu bukan makhluk. Tuan baca, cari buku Pejuang Kebenaran Ahmad Ibn Hanbal. Baca buku dia, buku tebal jadi. Ahmad Ibn Hanbal. Dia mempertahankan kata Quran itu bukan makhluk. Maka sebab tu dia dipenjara dan dicemeti, dirotan selama berbelah-belah tahun. Khalifah Al-Muqtasim Billah yang tiba dia teruk. Dia pertahankan kata Quran itu bukan makhluk. Dia kata kalau Quran itu makhluk, dia perlu makan, dia perlu minum, dia perlu tidur, dan dia mesti mati. Tapi saya katakan Quran itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan dia tidak mati. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma hamdana hadha ajra ma fadha wa tafarraqna wa ma'suma. Allahumma zidna 'ilma, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma faqihna fi din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.